A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi majlis ilmu, memahami dan mengambil sedikit mutiara-mutiara daripada Al-Quran, insya-Allah. Pagi ini kita akan bersama-sama pada muka surat 431 daripada Al-Quran. Kita gunakan cetakan Madinah Al-Munawwarah, insya-Allah, iaitu cetakan standard lah sekarang pada hari ini, yang digunakan dalam mashaf-mashaf. Walaupun ada mashaf-mashaf yang dulu, yang lama-lama mungkin menggunakan cetakan yang dipanggil sebagai cetakan India. So muka suratnya agak berbeza. Jadi insya-Allah kalau sekiranya sesiapa yang menggunakan cetakan tersebut, maka masih lagi insya-Allah mereka boleh menggunakan mashaf tersebut, tetapi boleh melihat kepada surah Sabah. Iaitu kita insya-Allah pada hari ini kita akan melihat kepada ayat 23 sehingga ayat 31, insya-Allah. Ayat 23 sehingga ayat 31 surah Sabah. Jadi kita akan cuba mengambil pengajaran-pengajaran daripada kandungan muka surat ini. Secara ringkasnya, pada muka surat ini, pada pagi ini kita akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang terjadi kepada suasana di hari kiamat, di mana masalah syafaah. Dan yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang kafir ni, kan, beberapa perkara lah, dan juga menetap beberapa perkara, memberitahu kepada mereka beberapa perkara yang sebenarnya manusia ni lemah, manusia ni tak mampu, tetapi Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahawa apa yang disembah oleh orang-orang yang tidak beriman ni, orang tak beriman ni mesti mereka akan menyembah sesuatu, kan, sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala meminta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya menceritakan, membuktikan bahawa sebenarnya apa yang mereka sembah itu sebenarnya tidak mempunyai apa-apa kuasa, tak mempunyai apa-apa sifat pun yang ada pada persembahan-sembahan tersebut. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kepada kita tentang hakikat hari kiamat, dan yang terakhirnya ialah bagaimana apa yang berlaku kepada orang-orang yang tidak beriman ni pada hari kiamat. Mereka ni akan saling tuduh-menuduh di antara satu sama lain. Jadi insya-Allah kita bersama-sama di muka surat 431, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman azina lah. Hatta iza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Sadaqallahul azim. Maksud daripada ayat ni, insya-Allah, iaitu kita masih lagi bercerita tentang syafaah. Asy-syafaah. Jadi asy-syafaah ini dari segi bahasanya adalah lawan kepada perkataan al-fard. Al-fard tu maknanya sendirian, makna satu, kan. Bila syafa'u kan wasyafa'u kan, dalam tu dilawan tu, iaitu asy-syafa'u maknanya lawan kepada bukan satu, maknanya dia bukan satu tapi lebih daripada satu. Asy-syafa'u ataupun dia ni dua. Jadi maknanya kat sini ialah bila tu asy-syafa'ah, iaitu apabila kita ni meminta pertolongan daripada orang lain. Maknanya kita tak mampu nak buat sendiri satu-satu benda, maka itu nama dia asy-syafa'ah. Jadi bila maksudnya memberi syafaah artinya ialah apabila ada orang lain yang boleh bantu kita dalam suasana kita memerlukan kepada satu benda. Jadi pada hari akhirat tu maknanya kita memerlukan kepada seseorang untuk bantu kita. Itu nama dia asy-syafa'ah. Jadi manusia pun pada masa tu akan mencari-cari, kan, meminta kepada ni, kan. Jadi itulah disebabkan Allah Subhanahu wa taala pun menceritakan kat sini bahawa apa, kan, tidak ada syafaah pada hari kiamat ini kecuali jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya asalnya ialah kalau Allah Taala tak izin, maka tidak boleh. Orang lain tak boleh tolong sesiapa pun, tak boleh bantu sesiapa pun, kecuali kat sini illa liman azinalah, kan. Ada satu bacaan, ada satu qiraat
dia kata dibaca dengan illa liman uzinalah, gitu, uzinalah. Jadi yang baca kat sini azinalah. Azina tu artinya diizinkan. Maknanya Allah Taala mengizinkan. Uzina diizinkan. Jadi diizinkan, mengizinkan. Tapi maknanya insya-Allah iaitu maksudnya sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia mengizinkan syafaat itu boleh berlaku, maka pada masa itulah barulah syafaat itu boleh berlaku. Kalau Allah Taala tak izinkan syafaat boleh, maka tak bolehlah. Jadi hatta iza fuzzi'a an qulubihim. Jadi pada masa tu bila manusia ni menunggu-nunggukan boleh tak akan kita ni mendapatkan syafaat. Jadi manusia pada masa tu sangat memerlukan kepada syafaat. Jadi tiba-tiba kan ketika hati mereka ni rasa sangat takut dah kan, boleh tak boleh qalu maza qala rabbukum. Jadi mereka pun bertanyalah kan. Jadi ada yang kata dalam tafsiran ayat ni, bertanya siapa? Mereka bertanya malaikat ke ataupun bertanya sesama mereka. Jadi ini ada dua pendapat lah kan, pendapat ahli tafsir. Yang pertama sekali, ketika mereka ni rasa sangat takut, manusia rasa sangat takut di hari kiamat tu, mereka pun bertanya kepada malaikat, maza qala rabbukum, Tuhan kamu kata apa, macam mana, boleh tak boleh. Jadi pada masa tu itu satu penafsiran. Penafsiran yang kedua ialah mereka ni saling bertanya kepada mereka. Takut ada orang tahu kan, macam kita sekarang lah kan. Kalau kita sekarang ni kan, kau tahu tak macam mana ni, boleh tak lepas border, mana tak boleh tak, sekarang ni boleh tak pergi masjid tak? Macam itulah kan. Jadi qalu al-haqqu. Jadi mereka yang ditanya itu pun menjawablah. Mereka kata al-haqq tu maknanya boleh, maknanya kan. Asalnya maknanya kebenaran, tapi maksud kebenaran tu ialah maknanya dibenarkan. Wa huwal aliyyul kabir. Pada masa tu kan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang paling tinggi. Tak adalah pada masa tu kan, tak adalah berhala semua dah tak ada dah. Al-Kabir, dia yang besar, Al-Ali, dia maha tinggi. Kemudian seterusnya, ayat seterusnya ialah ayat ni kembali semula kepada perdebatan ataupun apa yang berlaku di antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. Allah SWT terus mengajar di sini kan. Kalau ikut dalam mushaf ni, dia ada titik kat sini kan. Titik itu tanda dia dah masuk cerita lain, maknanya dah masuk hizib lain kalau ikutnya tanda yang hitam tu kan. Jadi maknanya sekarang kita masuk hizib baru maknanya biasanya penceritaan baru. Jadi sekarang topik kita pula sekarang ialah Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW ni berkata kepada orang-orang kafir. Jadi apabila kita membaca ayat-ayat begini kan, jadi kita boleh fahamlah. Jadi sebenarnya ayat ini juga adalah ditujukan kepada kita untuk kita katakan kepada orang-orang yang kita tujukan percakapan, iaitu tujukan dakwah kepada mereka, tujukan seruan kepada mereka. Jadi apakah dia yang disuruh oleh Allah Subhanahu Taala untuk kita katakan, untuk Nabi Muhammad katakan kepada orang-orang Quraisy ni, iaitu katakan kul man yarzuqukum minas samawati wal ardi. Allah Taala menyuruh kita ni bertanya, Nabi bertanya kepada orang kafir itu kan, siapa yang memberi rezeki? So isu rezeki, adakah yang beri rezeki ni patung-patung tu? Kalau kita sekarang ni kan, adakah yang memberi rezeki itu ialah majikan? Adakah yang memberi rezeki itu ialah mak ayah? Adakah yang memberi rezeki itu ialah mesin-mesin ATM ini yang memberi duit kepada kita kan, kita cucuk dia keluar duit. Adakah benda ni semua yang memberi rezeki? Siapa yang memberi rezeki ni? Allah. Jadi kul, Allah kata sini kan, kulillah ni maknanya dia tak suruh jawab, tak tunggu jawab tu, tapi beritahu kepada mereka, bukan ke Allah, bukan macam tu kata kan, bukan ke Allah gitu kan, bukan ke Allah yang memberi rezeki. Wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin. Jadi Allah Taala beritahu sekarang ni kan, kamu, sama ada kamu ataupun kami ni, minta maaf kan, wa inna au iyyakum, kamu dan kami ni satu kumpulan mesti benar, satu kumpulan mesti salah kan. La ala hudan au fi dhalalim. Of course lah kan, kami benar kan, kami percaya bahawa yang memberi rezeki ni Allah, dan kamu ni yang menganggap bahawa rezeki ni datang daripada ni, semua tu adalah satu benda yang sesat sebenarnya. Jadi maknanya tak ada kat sini kan, tak adalah semua betul. Yang kamu kata rezeki ni daripada majikan ke, rezeki ni daripada bumi ke, rezeki ni daripada makhluk-makhluk ke, itu adalah tak betul. Dia tak adalah ni betul, yang kami pun betul, yang kamu pun betul. Tak ada. Satu saja betul. La ala hudan au fi dhalalim mubin. Kemudian
qul la tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malun. Ni perkara yang kedua. Tu perkara yang pertama, masalah rezeki ni kan. Kemudian perkara yang kedua, nak declare kan, nak beritahu kan, bahawa sebenarnya nanti pada hari kiamat kan, dosa pahala ni masing-masing akan tanggung. Kamu membuat jahat, kamulah akan kena. Kamu sesat, kamu kena. Kalau kami tak betul, kami akan kena. Kamu tak akan ditanya tentang apa yang kami buat, dan kamu tak akan ditanya apa yang kami buat, kamu tak akan ditanya, dan apa yang kami buat kamu tak akan ditanya. Jadi maknanya kat sini ialah kan, tapi tugas kami ialah menyampaikan. Kami, kalau kami tak menyampaikan, kami lah salah sebab kami tak buat kan. Maknanya apa yang kami salah, kamu tak akan ditanya. Tapi jadi sebab itulah maknanya kami, sebab ni sekarang ni kami nak sibuk untuk menceritakan Islam kepada kamu semua. Kenapa? Kerana ini adalah tanggungjawab kami. Kalau kami tak buat, kami salah. Kamu pula kan, kalau kamu dah Islam, kamu tak Islam, kamu jahat, kamu zalim, kamu sesat, kesalahan kamu tu tak akan ditanya kepada kami. Sebab apa? Kami dah ceritakan kepada kamu. Jadi maknanya kat sini kan, masing-masing di hari akhirat, semua orang akan dikira mengikut amalan masing-masing, dikira berdasarkan kepada melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Jadi sekarang tanggungjawab kita ialah kita menyampaikan kepada kamu semua. Dan kamu semua nanti kalau takkan bertanggungjawab kalau kami buat kesalahan apa-apa. Jadi maknanya kan inilah semua tu adalah masing-masing di hari kiamat. Qul yajma'u bainana rabbuna summa yaftah bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Masih lagi menceritakan tentang apa ni kan, sebab di hari dunia ni kan, di antara Nabi Muhammad dan juga orang kafir tu, masing-masing kata orang kafir Quraisy tu yang dihadapi oleh Nabi SAW pada masa itu mengatakan bahawa Muhammad betul ke? Muhammad ni betul ke? Jadi Muhammad ni tak betul, Muhammad ni gila, Muhammad ni tukang sihir, Muhammad ni macam-macam dia kata pada Muhammad. Jadi pada ketika itu tak ada nampak siapa yang betul ni, siapa yang betul ni bagi orang biasa yang tengok kan. Macam sekarang lah juga kan, orang confused kata. Orang yang buat benda yang betul pun dia kata salah kan. Jadi orang yang salah mengatakan dia tu betul. Jadi tak apa kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kata benda ni kan. Tak apa kan, kul yajma'u bainana rabbuna. Pada hari akhirat nanti kita semua akan dihimpun. Dan pada masa tu semua kita ni akan dihukum dengan adilnya. Itulah kita yaftah, semua yaftah bainana tu artinya dihukum bukan fatahah tu bukan buka, tapi maksudnya adalah kaitan buka dan hukum tu. Maknanya semua benda akan dibuka maksudnya kan. Yaftah bainana, tapi maksudnya lah dihukum dengan seadil-adilnya pada hari kiamat nanti, bainana bil haqqi, dengan betul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ni fattah. Fattah tu wa huwal fattahul alim. Fattah ni maha penghukum dengan adil maksud dia. Bukan pembuka bukan pembuka, tapi maksudnya kita kata bolehlah katakan membuka, iaitu membuka semua kesalahan-kesalahan dengan betul, tak ada yang tersembunyi pun pada hari itu. Tapi makna directnya, makna yang kita boleh ni secara langsung ialah dialah yang menghukum dengan seadil-adilnya. Al-Fattah. Kemudian Al-Fattah Al-Alim, dia maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh manusia. Kemudian kul aruniyal ladzina alhaqtum bihi syuraka kalla bal huwallahul azizul hakim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beritahu lagi kepada Muhammad, banyak kul ni katakan, katakan, makna tak boleh sembunyi ni kan, makna kena ceritakan, kena sebutkan benda ni, kena tanya kepada orang-orang yang tak beriman ni. Kul aruni, katakan, aruni allazina alhaqtum bihi syuraka. Cuba tunjukkan mana dia, mana sifat-sifat yang kamu alhaqtum bihi syuraka, maknanya yang kamu katakan kepada Allah ni kan, kamu katakan kepada makhluk kamu ada sifat-sifat Allah kan. Jadi maknanya tunjukkan aku, ada ke tak, ada tak sifat-sifat Tuhan tu pada makhluk tu pada yang kamu syirikkan dengan Allah tu kan. Ada ke sifat Tuhan pada sembahan-sembahan kamu tu? Tak ada. Kalla kan, tidak ada sifat Allah tu pada makhluk tu kan. Jadi Allah SWT kata kat sini, kalla bal
wallahul azizul hakim. Tetapi Allah itu maha kuasa, maha berkuasa untuk membalas, maha hakim, maha bijaksana. Kenapa dia tak balas lagi sekarang ni? Kenapa masih lagi macam ditangguh-tangguh? Gitu kan. Jadi minta dalil, minta bukti, minta tanda, tak ada. Orang kafir tak boleh nak tunjukkan bahawa Allah, sifat-sifat Allah itu ada pada makhluk-makhluk tu. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Jadi Allah Ta'ala kemudian menceritakan tentang hakikat Nabi kita. Apa hakikat Nabi ni? Apa kerja Nabi ni kan? Jadi kerja Nabi ni ialah Allah Ta'ala kata, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ, tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad, إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. Nombor satunya, kamu ni untuk semua manusia. Jadi kalau Nabi-Nabi terdahulu, mereka ni adalah untuk kaum mereka saja. Seperti Nabi Musa AS untuk Bani Israel, seperti Nabi Daud AS, seperti Nabi Sulaiman AS, seperti Nabi Zulkifli, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Hud, seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Saleh. Jadi mereka semua ni adalah Nabi-Nabi yang diutuskan untuk kaum mereka sahaja. Jadi sebab itulah kita baca kisah Nabi Musa AS bila dia berdakwah kepada Fir'aun. Bila Fir'aun tidak mahu ikut, kemudian dia bawa Bani Israel itu keluar daripada situ kan, dan habiskan, kemudian Allah Ta'ala matikan. Kemudian begitu jugalah. Jadi sebenarnya cerita pasal apa ni, Fir'aun, pasal bawa lari semua tu kan, Bani Israel semua tu kan. Jadi maknanya macam berlaku juga kepada Nabi Muhammad SAW kan. Nabi SAW bawa lari semua orang-orang yang beriman dengannya. Kemudian berlaku perang Badar, kemudian hampir majoriti semua ketua-ketua Quraisy ini di Badar hapus, mati kan dalam peperangan Badar. Jadi itu yang berlaku. Sepatutnya orang kafir ni faham kan, apa yang telah dibuat, apa yang telah berlaku kepada umat terdahulu. Tapi kita nak ceritakan kat sini bahawa Nabi Muhammad SAW ni, dia ni bukan hanya untuk kaum Arab saja, bukan untuk orang Mekah saja, bukan untuk orang Bani Khazraj, Bani Quraisy, bukan Bani itu saja, tetapi dia adalah kafatan linnas. Artinya ialah seluruh manusia, artinya bukan orang Arab saja tapi semua orang, bukan untuk masa itu saja tapi untuk semua masa, bukan bangsa tertentu saja tapi untuk semua bangsa, kafatan. Jadi nak katakan kat sini bahawa sebab itulah Allah Ta'ala kata khataman nabiyyin, dia adalah penutup kepada rasul-rasul. Sebab apa? Selepas daripada itu tak ada lagi rasul dan semua bangsa-bangsa di mana saja mereka berada, di Afrika ke, di Eropah ke, di Amerika ke, di Rusia ke, di China ke, di India ke, semua tu satu rasul saja, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab kafatan linnas basyiran wa nazira. Kemudian kerja Nabi SAW seterusnya adalah basyiran memberi khabar gembira, menceritakan pasal kalau buat baik ni dapat pahala, dan bila buat baik ni masuk syurga. Kemudian dalam masa yang sama dia akan cerita naziran apa? Memberi amaran. Kalau buat jahat akan dosa. Bila dosa masuk neraka ni macam ni. Dan itu adalah naziran. Jadi dia bukan satu saja, bukan basyiran saja, cerita pasal gembira saja. Kalau buat salah tak ada apa. Buat baik dapat pahala, tapi tak buat salah tak dapat apa-apa. Senyap saja, tak, dua-dua. Basyiran wa nazira. Jadi sifat Nabi SAW nombor satu, kafatan linnas, untuk semua manusia, kemudian basyiran, kemudian nazira. Jadi kita pun macam tu jugalah kan, yang kita boleh ambil daripada Nabi. Sifat kita iaitu kita mesti dakwah kepada semua orang, yang pertama. Yang kedua, kita ceritakan benda kebaikan, cerita pasal syurga, cerita pembalasan yang baik. Kemudian yang kedua, cerita pasal naziran, iaitu balasan dosa dan juga neraka bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin. Soalan yang sentiasa ditanya, sentiasa yang ditujukan kepada Nabi, itulah benda yang sama jugalah sebenarnya kalau kita menceritakan Islam ini kepada manusia pada hari ini. Kalau kita ulang-ulang cerita pasal hari akhirat, mereka akan kata benda ni kan. Bila itu bila kul wa yaquluna mata bila mata hazal wa'du, yang kamu janjikan ni, kamu kata akhirat tu bila. Macam itulah mereka akan tanya kan, in kuntum shadiqin, kata kalau kamu ni betul sangat wahai Muhammad. Jadi
pendakwah sekarang ni, orang yang bawa Islam sekarang ni, dia akan dikatakan macam tu lah. Kalau kamu betul kan. Jadi sebab itulah makanya kita tidak akan dikatakan begitu kalau kita ni tak ceritakan Islam pada manusia. Jadi sebab itulah artinya secara tidak langsung ni Allah Ta'ala nak beritahu, kita pun kena kata macam tu juga kepada manusia, sehinggalah kita ni dikatakan, ditanyakan soalan-soalan macam ni. Kullakum mi'adu yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Allah cerita benda ni dah tetap dah. Allah Ta'ala akan bawa datang dia, dan bila sampai masa dia tak akan lewat. Tak tunggulah orang sedar ke tak sedar ke, awak nak dengar tak nak dengar ke, awak percaya tak percaya ke, bila dia datang dia pasti akan datang. La tastakhiruna wa la tastaqdimun. Dia tak awal, dia tak lambat, dia tak cepat. Samalah dengan mati kan. So mati kita kata itulah dia, mati pun al-wa'du jugalah, janji kan. Bila mati tak lewat, tak cepat. Allah tak kata time tu, saat tu juga akan mati. Tak kira jam dah, tak kira hari, bahkan kira saat kan. Saat pula tak kira saat biasa, saat perpuluhan saat, dia akan mati time tu. Kita tak sempat nak kira kan, tak time dia dengan exact tak dia mati tu bila, tapi Allah Ta'ala dah tentukan. Wa qala allazina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billazi baina yadayhi. Seterusnya ialah ayat yang terakhir pada pagi ni, ayat 31, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan apa, menceritakan tentang apa hal keadaan yang berlaku di hari akhirat nanti, iaitu orang yang kafir ini akan berkata, dia kata apa, lan nu'mina bihadzal Quran. Minta maaf, ini yang berlaku dulu ialah pada atas dunia ni, iaitu orang-orang kafir ni, orang-orang musyrik ni, dia akan berkata apa, dia kata kami tak akan, lan maknanya selama-lamanya kami tidak akan beriman. Lan nu'mina bihadzal Quran, kami selama-lamanya tak akan beriman dengan Quran ni, dia kata. Kemudian tu apa lagi kami tak nak beriman, kami tak akan beriman, wala billazi baina yadayhi, iaitu dan juga apa-apa yang sebelum daripada kamu, iaitu apa, majoriti ulama tafsir mengatakan sebelum daripada kamu tu iaitu kitab Taurat dan juga kitab Injil. Macam mana pula mereka tahu kitab Injil, macam mana pula mereka ni tak nak beriman kepada Injil dan juga Taurat? Jadi menurut ahli tafsir, dia kata macam ni, dia kata orang-orang musyrik ni, mereka ni tahu kan di Madinah tu ada orang Yahudi. Jadi mereka ni telah bertanya kepada orang Yahudi, dan juga mereka telah bertanya kepada orang Kristian bila mereka pergi ke Syam tentang apa, tentang Muhammad ni kan, tentang sifat-sifat Nabi yang dikatakan sifat Nabi yang terakhir yang akan datang ni. Jadi orang-orang Yahudi pun berkatalah bahawa menurut kitab kami, menurut sifat-sifat Nabi ni yang akan datang ni sifat dia macam ni. Orang Kristian pun macam tu juga kan. Ini Kristian yang betul kan, Kristian yang salah sekarang memang tak percaya langsung kan. Jadi dia berkata macam ni sifat Nabi yang akan datang. Tiba-tiba orang Quraisy ini melihat kan bahawa semua sifat yang disebutkan oleh orang Yahudi dan disebutkan oleh orang Kristian tu ada pada Muhammad. Jadi mereka ni kata kalaulah macam ni memang betul ni bahawa Muhammad adalah Nabi. Sebab itulah mereka pun kata kita tak boleh percaya kan. Jadi kitab-kitab tu pun kita tak boleh percaya. Jadi sebab itulah mereka pun declare lah, kami tak percaya, kamu pun kami tak percaya, Quran kamu kami tak percaya, kitab-kitab yang dahulu pun kami tak percaya juga. Itu satu pendapat lah yang masyhur, yang paling kuat. Tapi ada lagi pendapat lain lagi, pendapat lain tentang tafsir ayat ni, iaitu dia kata wa qala allazina kafaru, sini ialah termasuk ahli kitab. Termasuk ahli kitab. Kemudian dia ahli kitab tu tak percaya kepada Quran dan tak percaya kepada apa-apa yang dibawa oleh Nabi SAW tentang berita-berita, tentang semua tu mereka tak percaya. Gitu kan. Baina yadai situ lah yang maksudnya di hadapan. Secara dia umum yang maksudnya di hadapan tu maknanya sebelum Nabi Muhammad SAW bawa. Jadi maknanya mereka tak percaya kepada apa yang dibawa dalam Quran, apa yang dibawa oleh Muhammad SAW daripada dalil dan hujah-hujah dia. Jadi apa pun pendapat ahli tafsir mengenai perkara ni, tapi nak menunjukkan bahawa orang kafir ni tak beriman sebenarnya. Jadi apa yang berlaku pada hari ni kan, mungkin kita tengok kan dalam banyaklah peristiwa pada hari ni kan, yang kes yang sedang panas mungkin kan, iaitu apabila ada orang mengatakan kan, ada orang pendakwah mengatakan bahawa sebenarnya kitab Taurat sekarang ni kitab Injil sekarang ni telah diubah
Jadi orang Kristian sekarang marah lah kan, dia kata apa dia ubah pula kan, apa dia ubah kan, apa tak diubahnya kan, apa yang tak diubahnya kan, memang diubah lah kan, bukan kita cakap, Quran cakap bahawa mereka telah mengubah. Jadi sebenarnya apa yang kita cakap tu sebenarnya ialah apa yang pendakwah tu cakap, sebenarnya itu sebenarnya telah disebutkan oleh Al-Quran. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita ni kena nak terlalu nak jaga hati kadang-kadang, sehingga kita ni kan sanggup untuk tidak mengatakan apa yang disebutkan oleh Al-Quran terhadap orang-orang ahli kitab ni. Jadi sepatutnya kita tak boleh buat macam tu. Nanti kita akan jadi ditakuti kita ni menyembunyikan sebahagian daripada, sehingga orang Islam sendiri, sebab kebanyak orang Islam ni tidak mempelajari Quran, tidak mengikuti Al-Quran, takut nanti orang Islam sendiri akan confuse. Betul ke kitab sekarang ni, kitab Injil dan juga kitab Bible tu, kitab Bible dan kitab Taurat tu telah diubah? Betul ke? Quran sendiri menyebutkan perkara ni. Jadi kalau kita tak jumpa, maknanya kita kena mempelajarilah Al-Quran dengan menceritakan, membaca balik Quran, insya-Allah kan. Sehingga ini adalah pegangan kita bahawa semua, kita tengok bahasa pun tahu kan, bahasa yang ada hanyalah bahasa Inggeris, sedangkan Taurat tu, Injil yang asal tu ialah diturunkan bukan dalam bahasa Inggeris. Tapi bila terjemahan, yang tinggal terjemahan, of course lah mesti ada kan. Itu nombor satu kan, yang paling ni kan. Sebab itulah Quran tidak boleh digunakan yang terjemahan, mesti kena base kepada Al-Quran saja. Yang dapat pahala bila kita baca ialah yang terjemahan, yang asal, bukannya yang ni kan. Sebab tu Quran Allah Ta'ala jaga, alhamdulillah, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Antaranya Allah Ta'ala jaga bahasa Arab, Allah Ta'ala jaga Quran tu tak boleh diubah, tak mampu diubah. Kalau nak ubah pun akan diketahui oleh orang Islam semua kan. Jadi kemudian yang berlaku selepas daripada itu ialah apa? Walau tara iziz zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul yaqulul allazina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Masalah orang kafir pada hari kiamat ni, mereka ni tuduh menuduh. Tuduh menuduh iaitu orang-orang yang lemah kat sini kan. Orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni, masing-masing tuduh orang lain lah. Yang pentingnya kat sini kan, Allah Ta'ala ceritakan bahawa orang-orang yang lemah ni, orang yang lemah ni maksudnya orang yang bawahan lah kan, akan mengatakan kepada orang atasan tu, dia akan kata apa? Dia akan kata sini kan, kalaulah dia kata laula antum lakunna mu'minin, barulah dia akan kata, dia kata apa? Kalau tidak kerana kamu, kami ni beriman dulu masa dunia, kamu lah ni yang membuatkan kami tak beriman. Jadi ingatlah kan, atas dunia ni kita kena orang-orang yang lemah, orang-orang yang di bawahan kan, jangan ikut apa yang dikatakan, diajak, diseru oleh orang atasan, walaupun kalau benda ni tak betul. Kalau benda tak betul saya cerita ni kan, iaitu kalaulah benda tu tak betul, jangan ikut kan. Takut nanti kan kita ni di hari akhirat bila berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kita akan nak tuduh mereka. Pada masa tu tak ada tuduh-tuduh kan. You tak tuduh ke, you nak cakap apa pun, you salah, you kena tanggung kan. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat Nabi sanggup kan, sanggup apa saja yang terjadi pada mereka, mereka sanggup kan. Sebab apa? Walaupun diseksa, walaupun apa pun, mereka akan sanggup untuk bertahan dengan kebenaran tu. Mereka tak akan ikut kejahatan, mereka tak akan ikut kesesatan, walaupun datang daripada orang atasan mereka, daripada Abu Jahal ke, daripada Abu Lahab ke, daripada siapa pun, mereka sanggup diseksa. Untuk apa? Untuk mempertahankan, pegang pada mereka. Tak nak nanti hari kiamat barulah sibuk nak tuduh kan. Barulah sibuk nak tuduh. Jadi tuduh-tuduh orang tak ada lah pada hari kiamat. Awak sendiri tanggung. Jadi insya-Allah untuk sama-sama kita kan berpegang kepada kebenaran ni kan, insya-Allah di atas dunia ni kita, bila kita faham, kita berpegang walaupun apa orang kata, walaupun siapa saja yang mengajakkan kepada kejahatan, kita tak boleh ikut insya-Allah. Setakat itu saja aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.